Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua diucapkan. Maaf tadi ada ralat sedikit je. Jadi kita akan hari ini berbincang mengenai tajuk. Sebelum itu, podcast kita pada hari ini iaitu siri ke-11. Membincangkan tajuk mengenai norma baharu cabaran dunia dalam talian. Jadi bersama dengan anda hari ini, saya Mas iaitu moderator untuk hari inilah. Jadi kalau anda lihat sebelum ini, podcast siri sebelum ini, Cik Anwar, saya bagi moderator kan. Macam yang lepas pun saya partner dengan dia. Kan, jadi hari ni saya pertama kali untuk berseorangan sebagai moderator. Okay, jadi untuk membincangkan dan mengupas mengenai tajuk pada hari ini, kita ada panel yang hebat, iaitu yang pertama Dr. Muhammad Nazri bin Abdul Rahman, merupakan pensyarah kanan Fakulti Pendidikan daripada Universiti Malaya. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Terima kasih atas jemputan Mas. Sama, terima kasih kerana meluangkan masa dengan kami pada hari ini ya. Jadi panel yang kedua iaitu saudara Nora Jaidi bin Uli, merupakan pengasas kepada Eduku dan juga penyampai berita TV. Kalau anda pernah lihat saudara Nora Jaidi ni di TV. Apa khabar saudara Nora Jaidi? Alhamdulillah, kabar baik. Semoga UM baik-baik sentiasa sebab rindu sebenarnya dekat UM. Dia ibarat Mumtaz merindui Taj Mahal, macam itulah kerinduan saya dengan UM. Dan Assalamualaikum Doktor dan Sifu saya Dr. Nazri. Saya ucapkan semua masih lagi selamat raya untuk semua yang menonton video ini ya. Ya, selamat hari raya juga. Boleh saya panggil Jaidi juga atau nak panggil saudara Nur Jaidi juga, macam mana? Apa-apa boleh, tapi saya punya stage name saya letak NJ lah, sebab selain daripada penyanyi saya juga ada sedikit menyanyi lah, ada buat macam composing, buat lagu segala macam tu lah. Biasa-biasa panel kita hari ni. Bukan cakap penyampai berita, boleh menyanyi juga ya? Boleh lah sikit-sikit. Okey, jadi konsep kita podcast ni adalah untuk sembang-sembang santai. Jadi saya pun tak nak rasa macam formal kan? Betul. Okay, sebelum ni doktor pun pernah diinterview di TV dengan cara yang lebih formal mengenai pendidikan kan? Jadi tajuk kita sendiri pada hari ini adalah norma baharu cabaran dunia dalam talian. Apa yang dimasukkan dengan cabaran, apa yang dihadapi oleh masyarakat kini kan. Macam kita sedia maklum lah, kita PKP sekarang ada 3.0 kan. Jadi pembelajaran, pengajaran, bekerja daripada rumah semua secara atas talian. Betul doktor? Jadi saya nak tanya dengan doktor, macam mana penerimaan masyarakat Malaysia lah terutamanya dengan 3.0 punya PKP ni. Adakah penerimaan masyarakat semakin baik, boleh menerima cabaran sekarang ni secara atas talian? Okey, sebenarnya kalau kita lihat Mas kan, hari ini kita tengok macam dari satu suasana yang biasa, satu kebiasaan di mana baik guru, ibu bapa atau pelajar, mereka telah bersedia, mereka telah bersedia untuk menerima pembelajaran secara dalam talian. Begitu juga dengan ibu bapa dah mula selesa untuk bekerja dari rumah. Kalau guru-guru atau pendidik, mereka dah boleh pun menyesuaikan kurikulum yang sedia ada. Menyesuaikan jadual waktu dalam talian, sediakan modul untuk pelajar di luar talian secara komprehensif. Malahan ada guru-guru yang dah mula mengambil inisiatif, termasuk ibu bapa, mengambil inisiatif untuk melihat TV pendidikan punya rancangan dan mengatur pada masa bila anak-anak tersebut. Dan saya rasa ini sebagai salah satu yang dah mula menjadi kebiasaan baru. Maksudnya sudah dijadikan kebiasaan baru. Malah menariknya hari ini kita lihat bahawa kalau baru-baru ini kita beraya dalam talian dengan keluarga di rumah masing-masing, agak tidak mengejutkan jika kita mendapati bahawa anak-anak hari ini, anak-anak kecil maupun yang berada di sekolah rendah, mereka dah boleh membantu ibu bapa mereka maupun atuk mereka untuk online berhari raya. Di mana mereka kata ini perisian JM, ini kalau nak share, kalau ini nak buat background. Kita rasa pembiasaan itu telah mula adalah pada generasi anak-anak muda hari ini, yang mana kita dapati bukan suatu yang janggal untuk mereka berada dalam sistem pembelajaran dalam talian. Cuma yang berbezanya sekarang ini adalah untuk memperkuatkan sedikit lagi dari segi pembelajaran kendiri.
yang mana untuk mendisiplinkan anak-anak ini untuk membiasakan diri. Okey, ada bunyi ambulans dah tu. Okey, untuk membiasakan diri dalam suasana belajar di rumah, di samping berada dengan cabaran-cabaran lain yang dalam sekitaran baharu. Jadi di situ kita dapati bahawa suasananya masih dalam proses pengubahsuaian dan insyaAllah penerimaan itu sedikit demi sedikit kita di samping berada dengan cabaran-cabaran lain yang dalam sekitaran baharu. Itu salah satu cabaran juga Doktor ada bunyi cabaran besar. Betul. So macam sekarang kita tengok pun masyarakat beraya melalui online kan. Ada juga yang membuat majlis tahlil, yasin juga secara online. So sekarang menjadi kebiasaan lah, norma baharu kita cuba mempraktikkan. Itulah penerimaan. Jadi penerimaan masyarakat tu semakin baik lah, nampak diterima baik kan. Jadi kita tanya kepada saudara Jaidi pula. Sebelum kita nak pergi kepada yang cabaran dalam talian ni kan, saya nak tanya kepada Jaidi ni sebab dia adalah pengasas kepada Eduku. Jadi apa kaitan ke Eduku ni dengan kita punya pendidikan dalam talian ke pengajaran atau pembelajaran? Boleh terangkan sedikit mengenai Eduku ni? Mungkin kita tak tahulah kan. Ya, dia absolutely ada kaitan lah sebab sebenarnya Eduku ni asalnya adalah satu platform media sosial dan juga YouTube yang saya tubuhkan ketika berada di Universiti Melaya lah, sebab kita tahu Universiti Melaya sebelum COVID ni pun dah banyak menggunakan e-learning dan sebagainya. So waktu Universiti Melaya sebab sudah pun memulakan benda ini sebenarnya sebelum adanya COVID-19 ini. Jadi itu adalah dia punya mula-mula saya tubuhkan untuk buat kerja khusus, sebab kadang-kadang saya kat Sabah, saya balik Sabah kan, ada presentation tertentu saya tak dapat nak buat. So dengan menggunakan YouTube, pada ketika itu saya hanyalah merakam di rumah dan saya upload di YouTube untuk ditonton oleh pensyarah-pensyarah di sana, termasuklah Dr. Nazri lah pada ketika itu pensyarah saya. Dan seterusnya saya bila saya tengok COVID-19 ataupun COVID-19 yang mana short form untuk coronavirus disease 19 yang bermula pada tahun 2019 which was discovered in Wuhan, China. Pada masa tu dia masih lagi status endemik dan juga epidemik. Jadi saya berfikir benda ni dia akan merebak secara global dan dia akan menjadi pandemik dan dia akan datang ke Malaysia. So why not kita buat satu perbanyakkan nota-nota dekat YouTube, dekat Facebook dan sebagainya. So masa itulah saya mula ni dia akan merebak secara global dan dia akan menjadi pandemik dan dia akan datang ke Malaysia. So why not untuk mencetuskan, dia panggil idea. Idea ni adalah satu short form untuk innovation in digital education ataupun idea. Dia adalah tujuan utama dia untuk membanyakkan nota digital. So pada ketika itu tujuannya hanyalah untuk kita share ilmu pengetahuan dengan menggunakan platform dan juga media sosial yang ada. So saya rasa ilmu ini sesuatu yang kita perlu kongsi. Kalau kita tak ada pun satu masa nanti dia masih ada kat YouTube, so amal kita akan berjalan. So dia macam tu. Dan seterusnya sekarang itu dari segi platform digital, dan akhirnya saya mengambil ikhtiar kenapa tidak saya buat benda ini secara fizikal juga, dan wujud sebenarnya bukan saja di dunia maya tetapi kita jadikan satu platform yang ada untuk kita bersama-sama dengan mungkin guru-guru di kawasan setempat ataupun di mana-mana dan juga anak-anak muda, untuk mereka bersama di dalam Eduku ini meluahkan kreativiti mereka masing-masing dan juga inovasi mereka. Jadi di sini saya rasa dia lebih kepada cetusan idea untuk kita sama-sama merangkumkan satu idea itu agar dia menjadi satu yang convergent dan dia diverse sekali. Dan sini saya juga adakan wujudkan studio rekaman sendiri yang mini lah, kecil-kecilan lah. So orang boleh datang, guru-guru boleh datang buat PDPR di dalam Eduku tersebut. Ya, macam itulah dia punya platform lebih kurang. Ya. Jadi Eduku ni merupakan platform untuk online learning yang sesiapa boleh akses lah kan? Sesiapa boleh akses dan sesiapa boleh guna dengan of course lah kita di dalam kita pendidikan juga, sebab kita kena survive juga sebab dia akan memerlukan bayaran tertentu. Tapi dia dalam kadar yang sangat-sangat berpatutan untuk kita menjadi konsultasi pendidikan kepada guru-guru yang berminat untuk mereka menaik tarafkan diri sendiri di dalam meningkatkan cara pengajaran termasuklah PDPR dan juga nota-nota digital yang mereka ingin hasilkan di studio tersebut. Ya.
Ya, bercakap mengenai cara untuk meningkatkan skill pengajaran terutamanya kepada pendidik lah, sebab mereka tak bertumpu kepada sekolah rendah, sekolah menengah, tapi juga di peringkat IPT itu melalui online kan. Jadi saya nak bertanya kepada Dr. Nazri, cara yang lebih efektif mungkin untuk ditambah baik kepada pendidik boleh guna untuk mereka lebih meningkatkan lagi online learning lebih menarik. Apa doktor rasa cara? Okay, yang pertama bila kita bercerita tentang cara ni, mungkin ini adalah tahun yang kedua kita melalui pembelajaran dalam talian. Okey, bagaimana sama ada pensyarah, guru, kita dah mula masak dengan cara mengajar dalam talian. Cuma apa yang perlu kita fikirkan semula untuk mengajar di alam maya ini, ada kalanya kita kena faham bahawa bila kita mengajar di alam maya ini, kita kena faham beberapa seni mengajar atau pedagogi. Seni pengajaran atau seni dan sains mengajar itu. Bagaimana kita nak mengajar dalam talian, ianya sangat berbeza dengan apa latihan yang pernah diberikan oleh guru-guru maupun pendidik sebelum ini, di mana kita banyak diberi latihan dan didikan masa di IPG ke, masa di universiti ke, di peringkat diploma, lebih kepada pengendalian dalam kelas secara fizikal. Okey, kita nak kawal kelas macam mana. Tetapi hari ini bila berlakunya mengajar di alam maya, jadi guru perlu menguasai atau pendidik hari ini perlu menguasai satu seni mengajar baru, iaitu pedagogi baru seperti heutagogi ataupun cybergogi ataupun pedagogi, yang mana ianya lebih memberi fokus atau interaksi yang lebih bersifat dua hala. Maksudnya dia tak boleh macam sekarang, saya hanya bercakap dan tak ada dapat respon. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak boleh untuk kita, kalau jam kuliah kita 3 jam, kita akan mengajar perkara tersebut sehingga 3 jam. Sebaliknya, apa yang kita perlu fokuskan, kita perlu cerakinkan kurikulum, fahami kurikulum tersebut, buat penjajarannya, kemudian kita mengajar perkara-perkara yang berasaskan prinsip atau konsep. Okey, itu sebabnya kalau kita lihat guru viral, saya suka sebut pasal perkataan guru viral hari ini. Kenapa dia dapat viewers yang paling banyak dengan hanya share video 1 minit, 1-2 minit. Contohnya kalau baru ni Hari Raya, ada guru viral yang bahasa Melayu, dia boleh kongsikan hanya video yang bersifat 1 minit, 2 minit bercerita tentang ejaan bahasa Melayu bagi makanan tradisi. Contohnya kalau baru ni, jadi nampak tak bagaimana seni dia mengajar hanya dalam 3 minit, pelajar dah boleh mengetahui apakah ejaan baharu. Okey, apakah ejaan baharu yang sepatutnya dieja. Nak eja so'un macam mana, nak eja bahulu macam mana. Jadi benda yang dekat. Jadi itu yang dikatakan bahawa satu bentuk keperluan baru dalam kaedah penyampaian supaya guru ini dapat menyediakan satu persekitaran pengajaran yang baru. Bukan guru saja, termasuk pensyarah, sebab kadang-kadang kita kena akui, saya tengah mengajar pun 60 orang dalam kelas, semua tutup skrin. Alasan dia mudah je. Anak-anak sekarang ni alasan dia mudah je. Line tak stable doktor, tak boleh buka video, nanti saya punya line putus. Kita sukar untuk menerima hakikat ya tak ya, dan kita juga susah nak judge. Tetapi bila kita mengenali murid tersebut dengan teknik atau seni mengajar tadi, kita akan buat seketika, okey, semua buka video, saya nak tangkap gambar di tengah-tengah. Itu sebagai bukti kehadiran. Masa itu kita akan lihat siapa yang tak pernah wujud. Begitu juga dengan seni nak detect murid tersebut ada tak ada. Jadilah orang terakhir yang meninggalkan skrin kita. Bila kelas kita habis, kita jangan keluar awal-awal. Kebiasaan guru dia keluar awal-awal, tetapi cuba keluar yang terakhir. Kita akan dapati beberapa murid yang masih beronline walaupun kelas kita telah tamat setengah jam. Jadi di situ dapat tangkap. Okey, itu yang dikaitkan. Maksudnya seni mengajar dalam talian itu perlu dikuasai. Okey. Betul. Saya nak tekankan yang tutup skrin tu. Mungkin di kalangan penonton ni ada terdiri daripada student mungkin pernah buat tutup skrin tu dengan alasan line tak stable. Ya, tu janganlah diamalkan. Okey, saya nak ucapkan selamat datang kepada penonton yang baru menonton CD Podcast pada hari ini.
Selamat datang ucapkan, dan juga jangan lupa menunggu sehingga ke penghujung rancangan podcast ini untuk mendapatkan e-certificate, scan QR code di penghujung rancangan ini. Dan jangan lupa like, share dan subscribe kita punya YouTube channel UMCast, iaitu My UMCast. Okay? Dan juga jika penonton ada komen-komen ataupun soalan lah nak ditanyakan kepada panel kita hebat hari ni. Jadi kalau nak tanya apa-apa boleh letak saja di ruang komen. So nanti saya akan bacakan lah untuk diberikan kepada panel. Okay, saya tadi macam Dr. Nazri cakap banyak cabaran kan. Jadi cabaran ni dia tertumpu kepada para pelajar tu sendiri, pendidik dan juga ibu bapa. Sebab tiga-tiga ni main peranan untuk sama-sama menjayakan pengajaran dalam talian ni. Mungkin Saudara Jaidi boleh bagi sedikit pandangan apa cabaran sebagai pendidik untuk mengajar secara atas talian ni. Bella, Assalamualaikum sekali lagi. Saya suka mengaitkan sesuatu perkara itu dengan matematik dan sains lah. Jadi hari ini saya gunakan satu istilah baru iaitu mathematical in life. So kita pernah mengalami Y sama dengan MX tambah C macam tu kan dalam rumus yang mudah. Tetapi dalam konteks ini Y adalah hasil, M adalah keturunan, X adalah faktor-faktor tertentu dan C adalah pemalar. Begitu juga di dalam dunia digital ini. Dia sudah pasti ada faktor-faktor tertentu yang akan memberi cabaran, ataupun tadi saya cakap situ kan keturunan dia M itu adalah cabaran tertentu. Dari konteks ini saya rasa saya akan melihat daripada perspektif seorang pelajar tersebut ya. Kerana pelajar-pelajar ini harus kita juga pahami dan juga mereka harus memahami pendidik mereka bagaimana pengajaran ataupun PDPR itu berjalan, kerana pendidikan itu seharusnya dua hal lah, yang mana guru mengajar dan juga pelajar itu belajar daripada apa yang guru itu ajar. Dalam masa yang sama mereka perlu mempersoalkan kepada guru tersebut. Tetapi jika contohnya internet connection loss, sudah pasti ia akan memberi sedikit kesukaran kepada mereka. Jadi di sini saya bahagikan beberapa bahagian atau faktor-faktor di dalam menentukan cabaran yang dihadapi oleh para pelajar tersebut. Dan saya melihat para pelajar ini dia terbagi kepada beberapa latar belakang tertentu. Ada di antaranya adalah dari segi tahap pengajian yang macam mana, ada yang daripada sekolah rendah, ada yang daripada sekolah menengah, ada yang daripada universiti. Sudah pasti mereka mempunyai point of view yang berbeza terhadap digital ini. Dan pendedahan awal terhadap mereka, bagaimana mereka menerima dunia digital ini dan bagaimana ibu bapa mereka menerima dunia digital ini. Sebagai contohnya untuk anak-anak yang kecil yang baru di sekolah rendah misalnya, sudah pasti ibu bapa akan berhati-hati untuk mendedahkan mereka kepada perkara ini, kerana mereka tidak mahu juga anak-anak mereka dikuasai oleh dunia digital. Bukannya mereka yang menguasai dunia digital. Kita harus peka tentang perkara ini, sama ada kita menguasai platform digital itu ataupun platform digital itu menguasai diri kita. Contohnya mungkin ada mereka yang akan orangnya nak pergi untuk pendidikan tapi akhirnya akan stream ke game dan sebagainya. Itu dari segi yang saya lihat di situlah. So dari segi tahap pengajian, lepas tu kita akan lihat lagi daripada latar belakang sosioekonomis, misalnya kawasan-kawasan yang tertentu akan ada akses internet yang kurang berbanding dengan kawasan yang lain. Contohnya kawasan-kawasan yang urban akan lebih mempunyai akses internet yang lebih baik berbanding dengan di kampung-kampung dan sebagainya. Kita sudah pun lihat tempoh hari ya, ada seorang pelajar di satu pusat pengajian lain universiti yang mana dia terpaksa panjat pokok untuk mendapatkan supaya internet. Ini adalah satu cabaran yang besar, bukan sahaja kepada pelajar itu sendiri, tetapi juga tetapi juga kepada kerajaan, kerana ini adalah satu tamparan yang cukup besar yang telah menempel ke muka dan akhirnya memberi satu kesedaran yang sungguh luar biasa. Dan mereka, alhamdulillah, ini saya berterima kasih kepada KKMM kerana mereka terus mengambil satu langkah yang inisiatif yang proaktif untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi pada saya sudah pasti cabaran-cabaran seumpama ini
adalah satu cabaran yang bagus sebenarnya untuk lebih memperbaiki kualiti pembelajaran untuk pelajar itu sendiri dan juga kepada guru-guru ataupun pendidik-pendidik yang mengajar. Ya. Betul, cabaran untuk kat semua pihak lah. Yes. Terutamanya pada ibu bapa, dan macam jadi cakap tadi untuk kerajaan, bagaimana kita nak ambil langkah untuk mengatasi cabaran sekarang ni kan. So banyak terutamanya masalah device yang tidak mencukupi, internet yang tidak mencapai kan. Jadi cabaran-cabaran ni biasanya membawa kepada satu masalah atau isu konflik dalam mind, contoh dalam keluarga tu sendiri, untuk bagaimana nak mengatasi masalah. So ibu bapa mungkin akan jadi stres kan, nak sediakan peralatan untuk anak-anak belajar dalam talian ni. Itu membawa kepada konflik dan juga kurangnya motivasi untuk ibu bapa untuk meneruskan untuk support anak-anak buat yelah, sebab mereka pun ibu bapa ada yang bekerja, jadi mereka tak sempat nak pantau anak-anak belajar dalam talian. Jadi mungkin Dr. Nazri boleh bagi pandangan bagaimana ibu bapa nak handle masalah atau konflik ni, dan juga bagaimana untuk meningkatkan lagi motivasi mereka dalam cabaran yang ada sekarang ni. Okay, Mas, kita tak dapat nafikan bila kita lihat sejak kebelakangan ini, baik daripada permulaan di PDPR 1.0, kita dapati memang antara cabaran yang disebut tadi dari segi akses, keperluan teknologi yang perlu ada, dan kita juga perlu mengakui bahawa cabaran utama adalah bagaimana jika keluarga tersebut yang berada di kawasan perumahan yang mungkin agak kecil dan dalam keadaan yang tempat yang agak terhad, bagaimana anak-anak ini nak belajar dalam keadaan yang sesak. Jadi apa yang boleh kita nyatakan di sini, bahawa tak dapat dinafikan, baik sesiapa saja termasuk saya, bila kita bekerja dan pada masa yang sama kita juga perlu mengendalikan sesi pembelajaran bersama anak-anak. Nak tak nak kita akan berhadapan dalam satu keadaan di mana kita akan rasa tekanan untuk kita bekerja, nak mengendalikan anak-anak, dan pada masa yang sama nak mengendalikan bos kita punya tuntutan. Bos minta buat itu, buat ini, dan pada masa yang sama anak perlu hadiri online. Kemudian pada masa yang sama bahan tidak mencukupi, keperluan teknologi tak mencukupi, dan bertambah tekanan lagi apabila pada masa itu internet ataupun akses kepada internet itu terlalu rendah atau menghadapi masalah, line putus-putus, loading apa semua, dia menimbulkan tekanan. Jadi apa yang perlu kita sedar bahawa dalam pembelajaran hari ini, sebagai ibu bapa kita perlu sedar bahawa pembelajaran dalam talian itu ada beberapa bentuk. Kita selalunya terhad kepada satu bentuk, iaitu satu bentuk sahaja, iaitu apa yang kita nyatakan di situ adalah pembelajaran dalam talian secara bersemuka. Kita perlu ingat kita ada pembelajaran secara offline, kita ada pembelajaran secara segerak tak segerak. Jadi di situ yang kita perlu maksimumkan. Cuma apa yang menarik, bagaimana ibu bapa perlu kendalikannya adalah mengatur rutin harian itu. Ibu bapa untuk atur semula rutin aktiviti anak-anak tersebut, kendalikan dan lihat secara terperinci bagaimana pembelajaran itu boleh dilaksanakan dan pada masa bila kerjanya perlu dilaksanakan. Perlu diingat, rutin kerja di rumah perlu dilakukan bersama. Maksudnya time masuk dapur, anak-anak perlu masuk dapur sama-sama membantu ibu, membasuh pinggan, menyelesaikan semua. Pada waktu lain mereka bersama. Perlu ada aktiviti rutin yang perlu diterokai, yang pertama. Yang kedua, perlu juga dilihat bahawa pembelajaran itu tidak hanya terhad kepada apa yang dalam talian. Sekiranya akses tidak mencukupi, maksimumkan penggunaan buku teks, maksimumkan modul-modul yang ada. Jadi cuma perlu diterokai satu bentuk yang kita namakan sebagai fun learning. Belajarlah bersama anak-anak tersebut, luangkan masa bersama mereka, lakukan aktiviti yang lebih menarik. Jangan terlalu terikat kepada satu bentuk pedagogi saja atau satu bentuk saja. Ibu bapa jangan terikat sangat. Kalau tak boleh, sekarang waktu untuk membaca, sebab pada masa itu ibu bapa nak fokus untuk kerjanya. Jadi biarkan anak-anak itu melaksanakan kerjanya, membaca apa semua walaupun dia tak dapat nak akses internet. Tetapi kerja itu cuma satu tugas tambahan adalah
ibu bapa terpaksa menjadi guru yang merancang aktiviti pembelajaran untuk anaknya keesokan harinya. Maksudnya dia kena buat jadual, sesuaikan dengan jadual yang sekolah ada, kemudian dia atur. Jadi ini mungkin memerlukan sedikit kemahiran daripada ibu bapa untuk membiasakan diri. Kalau dia boleh mengendalikan benda tersebut, jadikan satu rutin, insya-Allah segalanya akan lebih mudah. So ibu bapa kena main peranan jugalah. Jangan sampai kadang tu yang jadi isu, ibu bapa jadi singa kat rumah. Kan doktor? Banyak kita dengar isu-isu yang berlaku apabila macam parents yang bekerja ni nak settlekan urusan kerja, anak-anak lagi, jadi sampai masa terus jadi singa kat rumah. Dekat situlah kan selama ni hantar anak pergi sekolah. So sekarang ni baru dapat tahu macam mana perangai, bukanlah perangai, macam sifat tu macam mana nak kontrol. Jadi banyak tips saya daripada Dr. Nazri ni yang boleh diambil. Mungkin okay, kita ada soalan daripada penonton. Saya nak bacakan daripada Najatul Shima. Beliau bertanya kepada panel lah, adakah silibus bagi satu subjek yang diajarkan boleh menjadi satu cabaran atau halangan bagi pelajar atau guru dalam norma baharu ni? Jadi Dr. Nazri atau Saruna jadi boleh menjawab soalan ni? Assalamualaikum sekali lagi. Saya rasa silibus semua orang tahu daripada KBSM dah tukar pergi KSSM, KBSR tukar pergi KSSR. Tapi pada saya dia bukan masalah tetapi cabaran. Tapi cabaran tu bagi saya adalah satu benda yang bagus. Kerana tanpa ada cabaran bagaimana kita nak improve. Jadi cuma dia punya cabaran di dalam cabaran itu bagaimana accessibility di dalam silibus-silibus yang baru itu. Sebagai contoh tingkatan 4 misalnya ya, dia punya KSSM, masuk KSSM tiba-tiba COVID-19. So belum ada persediaan yang begitu rapi lagi untuk menghadapi perkara tersebut. Tetapi pada saya percaya kementerian, jabatan dan juga guru-guru telah pun bersedia untuk mendalami dan menghidupi perkara ini agar ianya tidaklah menjadi satu masalah ataupun bebanan, tetapi ia akhirnya menjadi sesuatu perkara yang mana akan memberi improvement kepada kementerian, kepada jabatan dan juga kepada guru dan juga pelajar. Pada saya itu adalah satu benda yang baik dan positif dan perlu diteruskan kerana kita menekankan aspek nilai di dalam pendidikan sekarang dan juga berkaitan daripada akademik dan juga co-akademik, walaupun co-akademik kelihatan sukar pada ketika ini, tetapi dengan adanya inisiatif tertentu saya percaya Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan juga guru-guru mampu untuk menghadapi cabaran ini ya. So dia bukan satu halangan lah kan, dia cabaran untuk meningkatkan lagi macam mana teknik yang lebih efektif, betul Yes. Mas, bila kita bincangkan tentang sama ada kurikulum itu perlu dilihat atau tidak, menariknya di sini adalah bila kita bercerita tentang pembelajaran dalam talian, kita tak boleh lagi terikat pada satu bentuk pengajaran di mana berpandukan buku teks, kita mengajar apa yang ada buku teks. Kita perlu meneroka satu bentuk pedagogi baru yang kita namakan pembelajaran bermakna atau new deep learning. Okey, di mana di sini apa yang ingin diperkatakan adalah kita perlu mengakui hakikat bahawa anak-anak hari ini mampu mencipta pengetahuan baru dengan menyambungkan pengetahuan dalam dunia sebenar yang dia ada. Maksud saya, anak hari ini dia dah ada dalam tangan dia sendiri. Contohnya bila saya mengajar sesuatu fakta itu, dia akan Google, betul ke Dr. Nazri cakap ni? Macam tak betul dia akan Google, dia akan cari. Selepas itu dia dah meneroka ilmu baru. Dan ini yang dikatakan satu kemahiran yang perlu kita akui, dan bila itu sebabnya kita tak boleh terikat kepada kurikulum perlu habiskan dalam buku teks ini. Tidak, sebab kita kena pergi kepada deep learning dan juga machine learning. Dia ada dua konsep yang kita perlu terokai dalam dunia maya ini. Bermaksud kita kena akui ada di kalangan pelajar kita ini, dia sangat baik dengan pakcik Google. Bila dia sangat baik dengan pakcik Google, apa yang kita cakap dia akan cuba confirmkan dengan pakcik betul tak betul. Dia lebih cek Google lah. Jadi nak tak nak kita juga kadang-kala perkataan yang kita mengajar dia dah tahu. Itu sebabnya jangan terkejut kalau dia macam ignore je apa kita cakap. Tak boleh marah sebab kita faham bahawa apa yang kita ajar, apa yang ada dalam buku teks itu bukan sesuatu yang baru bagi dia.
dia nak meneroka benda tersebut tetapi macam mana dalam keadaan sekarang. Ini cabaran kepada pendidikan sebenarnya, dan itu sebabnya kurikulum juga perlu disesuaikan. Bila cikgu tu mengajar, dia mengajar konsep dulu. Daripada konsep tersebut dia kembangkan, macam cikgu viral. Kenapa dia viral? Kerana dia boleh menyambungkan pengetahuan dalam ilmu linguistiknya itu dengan dunia sebenar. Jadi murid eager untuk tahu, termasuk saya lah. Saya pun nak tahu mana satu ejaan betul untuk eja so'un. Okey, kita sebut saja, tapi bagaimana eja so'un yang sebenarnya. Jadi di sini berlakunya yang dikatakan bahawa bagaimana ilmu linguistik itu boleh dikaitkan dalam dunia sebenar. Murid kita hari ini pakar benda itu. Jadi cikgu hari ini jangan lagi cakap sebarangan, sebab segalanya Pakcik Google akan tolong. Okey, mereka akan sahkan. Itu pandangan saya. Itu baru peringkat di sekolah rendah dan menengah, belum lagi yang peringkat IPT ni doktor. Mereka lebih percaya dengan Google. Lecturer belum cakap apa-apa lagi, mereka dah Google dulu. Sebab tu ada yang alasan tak nak pergi kelas, dah tahu daripada Google. Sebab tu macam tu kan, lebih meneroka tu. Okay. Jadi saya juga tertarik dengan cikgu viral tu yang dimasukkan, macam contoh saya pernah tengok video Sir Asai yang dia mengeja perkataan bahasa Inggeris, apa yang betul. Saya pun suka tengok video dia lah, sebab dia salah satu cara untuk menarik student menggunakan teknik yang diberikan. Ya, okey, kita nak baca komen kedua. Ada komen, bukan komen, soalan. Soalan seterusnya daripada Dr. Zul Ilham. Assalamualaikum dan salam sejahtera moderator dan ahli panel. Sebagaimana yang kita tahu, ada pelajar extrovert dan ada pelajar introvert. Bagi extrovert, tiada masalah untuk pelajaran dua hala. Soalan daripada Dr. Zul adalah, apakah cara terbaik bagi pengajar atau pensyarah pendidik lah untuk memastikan pelajar introvert turut menerima manfaat melalui pembelajaran dalam talian, dan bagaimana ingin mengukur keberkesanan pembelajaran dalam talian ni untuk pelajar introvert? Itulah soalannya. Okey, saya suka menarik bila sebenarnya kalau pembelajaran dalam talian ini dia ada lagi personality baru, bukan saja extrovert, introvert. Okey, ada pelajar-pelajar ini kita menyatakan bahawa dia secara fizikal dia adalah extrovert atau introvert. Tetapi apa yang berlaku bila dalam talian dia adalah sama sebenarnya. Okey, sebab apa? Dia akan tutup saja video dia, tetapi jangan terkejut bila kita memberi mereka satu projek. Maksudnya itu sebabnya pensyarah kena lebih alert. Ada projek kita bagi secara guru atau pensyarah, kita bagi projek itu secara individu, dan pada masa yang sama wajibkan juga satu projek secara kumpulan. Kenapa? Kerana bila kumpulan dia kena berinteraksi. Bila individu dia secara individu, maksudnya dia boleh buat secara sendiri. Jadi bila dia buat projek ini hendaklah projek yang mengikut cita rasa generasi hari ini. Kita tak boleh lagi minta dia bentang, buat PowerPoint bentang dalam semasa kelas kita. Bagi saja satu projek yang lebih mencabar, 2 kali ganda. Maksudnya projek itu yang memerlukan kemahiran dari segi teknologinya, kemahiran dari segi dia kena berfikir kreatifnya, dan pada masa yang sama dia kongsikan di platform-platform yang dia gemari. Ini yang kadang di kalangan kita takut sangat. Kita takut nanti dikongsikan fakta salah. Tak ada masalah, netizen kita kaya, dia akan tolong betulkan dengan jutaan komen. Jadi jangan takut, walaupun saya buat satu projek tentang pantang larang masyarakat Malaysia semasa masyarakat Malaysia untuk mengandung, maksudnya pantang larang ibu mengandung untuk paranormal. Okey, kita minta mereka buat projek, pergi interview siapa saja tentang pantang larang yang perlu dilakukan, yang perlu diikuti. Yang menariknya adalah bila pelajar tersebut menyatakan bahawa dia jumpa keluarga yang kahwin campur. Jadi dia nak ikut pantang larang mana? Satu, India, okey, masyarakat India, dan satu lagi adalah masyarakat daripada Timur Tengah, Iran. Jadi dia kata dia nak ikut pantang larang mana, dia kata. Sekarang dia duduk di Malaysia yang kaya dengan budayanya. Jadi mereka meneroka dan mereka mengeluarkan pendapat, dan murid yang introvert ini, pelajar yang introvert ini juga akan memberi pendapat, dan extrovert juga akan memberi pendapat. Sebab apa? Dia dah biasa untuk bersemuka, bercerita dan mengambil bahagian. Sebab apa? Kalau masa dia rasa sendiri, dia buat sendiri. Kalau masa dia dalam kumpulan, dia boleh mula kerana dia terpaksa. Jadi kena cari satu tajuk
Yang paling pentinglah satu tajuk, satu projek yang bersesuaian. Okey, itu yang paling penting. Betul-betul. Jadi lebihkan aktiviti yang banyak berbual, yang ada teamwork kan. So, jangan biarkan seorang-seorang, itu untuk introvert lah. Mungkin jadi juga ada tambahan mengenai soalan yang diajukan tadi, student introvert ni. Kalau saya memandang introvert ini bukan sebagai satu kekurangan, dan saya melihat introvert ke extrovert ke dia ada kelebihan masing-masing, kerana sebenarnya orang introvert ni dia banyak idea dan dia kreatif, tetapi dia tidak meluahkannya. Pada saya melihat macam digital platform ni adalah satu ubat kepada golongan-golongan introvert. Saya sendiri adalah introvert sebenarnya dulu dan sangat pemalu. Dan saya bila Dr. Nazri berkata demikian, saya sebenarnya seperti ditalu-talu kepala saya. Kerana saya adalah seorang yang introvert, dan saya bersyukur kerana dengan didikan daripada besar-besaran dan juga guru-guru, saya akhirnya boleh bersemuka dengan orang luar. Saya boleh berinteraksi mata ke mata, berinteraksi hati ke hati. Sebab saya rasa benda ini bermula daripada pemikiran, daripada hati, baru dia dapat kita interaksikan secara luaran. Dan beginilah pada saya melihat introvert ini, mereka ini seharusnya diberi peluang seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Nazri tadi, untuk melakukan projek-projek tertentu. Nanti tiba-tiba kita tu dia akan perform sesuatu yang luar biasa, yang kita tak lihat dia melakukannya di dalam face to face learning. Tetapi mereka ini kerana sifat pemalu mereka itu, bakat-bakat mereka terpendam. Di sinilah pada saya adalah fungsi guru-guru pendidik sebagai the eyes of talent, ataupun mata bagi bakat-bakat tertentu untuk mereka menggilap, mengeluarkan, dan akhirnya mereka mendapat keyakinan diri untuk mereka dapat meluahkan idea-idea mereka. Ya. Dengar tu. Jadi ni pun dulu introvert juga, sekarang dah boleh bercakap, penyampai berita lagi. Kalau penonton selalu tengoklah dekat TV, macam berita untuk daripada Sabah ya. Ya, daripada Sabah. Okey. Okey, jadi saya nak mengingatkan kepada para penonton yang baru menonton podcast hari ini, selamat datang ucapkan. Jangan lupa untuk scan kita punya QR code di penghujung rancangan nanti untuk mendapatkan e-certificate, dan jangan lupa subscribe, share, like kita punya YouTube channel. Sebar kepada kawan-kawan. Tak susah pun nak subscribe kita punya channel. Road to 10k, sekarang dah 8k subscribers. Nampak? Lumayan kes tau. Okey, kita nak bertanya lagi lah kepada panel ni, sebab saya pun sendiri nak tahu mengenai cabaran dalam talian ni, pendidikan, pengajaran dan sebagainya dalam talian, semua dalam talian lah senang cerita kan. Jadi apa kesan negatif ke atau positif yang membawa kepada pengguna atau masyarakat yang melalui cabaran dalam talian ni? Apa kata doktor? Rata-rata kadang kita lihat ramai menyatakan dari segi kesan negatif kita tak dapat elakkan, cuma kita dapat minimalkannya. Cuma saya lebih suka untuk melihatnya dari perspektif yang berbeza, iaitu perspektif yang positif. Sebenarnya bila kita pergi kepada pembelajaran dalam talian ataupun anak-anak berada di rumah, saya merasakan bahawa macam bagusnya, sebab sekarang ini paling tidak ibu bapa dah mula mempraktikkan homeschooling. Maksudnya berada di rumah bersama anak-anak dan mereka telah menghargai masa bersama anak-anak. Dan bila kata masa bersama anak-anak ini, sebenarnya ibu bapa perlu menyedari bahawa pentingnya bahawa mereka memahami bahawa pembelajaran itu tidak terhad kepada apa yang ada dalam buku teks. Okey, kalau nak kata kesan negatif dari segi mental, dari segi anak-anak tidak beradab, sebenarnya dia terletak bagaimana kita memulakan sesi pembelajaran tersebut. Okey, kalau kita lihat bagi guru yang memang menentingkan kepada adab, okey, di awal-awal proses pengajarannya dia akan sentiasa menekankan dari adab. Dia akan cakap kalau apa-apa pun dia kata kita mesti mengucapkan terima kasih. Sentiasa dia akan ulang dalam dia punya sesi itu. Sebelum bermulanya dia punya sesi pembelajaran, dia dah bagi dia punya adab dan tata cara sesi pembelajaran dalam kelasnya. Peraturan dalam kelasnya, itu adalah penekanan adab. Kemudian dari segi pemupukan juga, inilah masanya ibu bapa nak membentuk mengikut tradisi, mengikut nilai, mengikut kepercayaannya kepada anak-anak tersebut. Kenapa? Anak-anak itu bersamanya.
yang dinamakan sebagai kurikulum tersembunyi. Bermaksud semasa di rumah, selain daripada belajar dalam komputer bersama guru, masa inilah untuk bersama anak-anak tersebut menyuntik sedikit kata-kata semangat, memberi sedikit bagaimana rutin untuk membantu ibu bapa di rumah, bagaimana adab untuk berada di meja makan, bagaimana adab untuk kita berkomunikasi, dan masa inilah yang akan dididik oleh ibu bapa persekitaran. Dan jangan risau, memang saya pun risau bila anak saya mula bermain komputer, bermain tablet, tak tahu apa game yang dia pergi. Tetapi hari ini kita ada ratusan aplikasi kawalan ibu bapa. Kalau rasa anak tu nak kontrol apa dia ada, tekan saja di handphone kita, kita dah tahu anak kita buka laman web mana melalui aplikasi kawalan tersebut. Kalau rasa nak stopkan dia daripada skrin yang terlalu lama, kita just matikan saja digital tersebut melalui aplikasi tersebut. Cuma satu cabaran adalah ibu bapa kena belajarlah aplikasi baru tersebut. Kita boleh kontrol untuk tengok apa anak kita buat dalam talian. Jadi aplikasi kawalan itu ada. Cuma yang perlu penting adalah kita perlu mengadaptasi dan menyesuaikan apa yang berlaku dengan persekitaran kita. Sesuaikan dengan kemampuan diri kita, persekitaran kita, supaya tidak berlakunya tekanan mental. Sebab tekanan mental berlaku bila mana kita gagal untuk menguruskan rutin keluarga kita seperti harian. Maksudnya pengurusan rutin itu penting. Apa pun lakukan bersama, luangkan masa bersama, adakan masa-masa slot-slot bersama. Jadi ini adalah penting untuk memastikan tidak berlakunya tekanan, kesan negatif bila berada dalam talian, sebab memang banyak kerja dalam talian. 24 jam tak habis. Okey, saya akui yang itu, Mas. Betul doktor, kalau work from home tu kadang 24 jam lagi orang mencari kan. Okey, mungkin kesan negatif tu macam doktor cakap lah, kita tak boleh elak lah kesan negatif. Tapi kesan positif pun kita boleh ambil untuk para ibu bapa, pendidik, kita explore dunia baru. Maksudnya seiring dengan peredaran zaman dan teknologi, iaitu IR 4.0 kan. Jadi kesan positif tu boleh kita lihat daripada isu itulah. Mungkin jadi juga ada boleh tambah untuk kesan-kesan yang baik atau sebaliknya kepada pendidik, para pelajar itu sendiri, ibu bapa. Apa jadi rasa? Okey, pertama sekali saya pergi kepada yang negatif dululah. Tapi sebenarnya di dalam negatif tu pasti ada yang positif. Dia macam tu, dia macam cas yang stabil lah sebenarnya untuk dia mencapai satu equilibrium ataupun kestabilan. So saya lihat benda yang negatif tentang digital ini, ia adalah agak menghiburkan dan melalaikan lah. Dia bukan sekadar pelajar saja. Kita pun kadang-kadang kita nak cari maklumat, tiba-tiba pergi YouTube. Tiba-tiba tengok cerita Korea pula, Anjang Sayo pula kan tiba kan. Tiba-tiba tengok Bisenjo Kesano pula tiba kan. Padahal nak tengok maklumat. So ini reality, we are talking about ourselves. So macam saya pun macam tu, saya tak menafikan. Kerana benda ini adalah sesuatu yang menghiburkan. Tetapi itu adalah side negatifnya. Tetapi dalam konteks yang lain, kalau dia menghiburkan, kenapa kita tidak mengambil pendidikan itu sebagai sesuatu yang menghiburkan? Kita letakkan, kita pergi sesuatu yang cari inisiatif untuk menghiburkan pelajar dengan menggunakan pendidikan. Okay? Itu dia punya positif, negatif dan juga positif. Sebab saya rasa sudah tiba masanya untuk kita menjadikan pendidikan itu bukanlah sesuatu yang sangat berat. Kerana macam yang Dr. Nazri katakan tadi, sekarang ni mungkin kalau kita menjadikan sesuatu yang berat dan kita melihatnya sebagai sesuatu yang berat, dia akan memberi tekanan kepada mental seseorang itu. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia punya negatif adalah redundancy of information. Terlalu banyak information. Pasti Google ni dia cakap-cakap kan, kita Google dia keluar, Google keluar sampai nak percaya mana satu kan, percaya Google, percaya Google. So macam tu sekali sampai mereka dipersoalkan lah. Sebab tu di sini dia punya itu yang negatif dia, redundancy of information. Tetapi dia punya positive side adalah apabila redundancy of information ini, terlalu banyak maklumat yang bertebaran seperti ladang gandum di dalam Google ini, akhirnya dia akan membentuk satu kebijaksanaan baru, iaitu kebijaksanaan untuk memilih sesuatu yang precise, sesuatu yang tepat untuk pelajar itu, bukan saja pelajar, dan juga dia akan memberi sesuatu cabaran yang sangat besar kepada guru-guru dan pendidik untuk mereka membuat research mereka sendiri, untuk guru-guru dan pendidik ini. Dan saya rasa di Universiti Melaya adalah satu universiti yang begitu kuat untuk menjalankan pengajian-pengajian. Jadi benda ini adalah sesuatu yang positif sebenarnya kepada institut pendidikan yang mengamalkan
pengajian untuk mereka membekalkan maklumat-maklumat yang lebih tepat. Okay? Yang seterusnya yang saya katakan tadi adalah education versus entertainment. Okay? Education versus entertainment. So macam saya kata tadi, kita suruh anak-anak pelajar kita ini cari informasi dekat Google dan sebagainya, dekat platform-platform online. Tetapi akhirnya dia akan pergi kepada hiburan, contohnya akan pergi main game. Tetapi kenapa tidak game-game yang powerful, PUBG, ML, Mobile Legends dan sebagainya itu dibentuk sesuatu dalam pendidikan kita buat macam tu. Kenapa kita tak buat macam tu? Sebab saya rasa kita ada ramai pakar di dalam grafik, animation dan sebagainya. Contohnya kalau buat dalam sains kan, dia ada kaedah penyiasatan saintifik dan sebagainya. Kenapa benda itu kita tidak buat untuk direalisasikan dalam pendidikan? Pada saya itu adalah satu negatif yang kita jadi positifkan. So kita kena melihat benda cabaran itu bukan sebagai sesuatu yang negatif tapi sebagai yang positif. Dan akhir sekali adalah sesuatu yang saya rasa cukup positif. Seorang pelayar yang baik tidak akan terhasil daripada lautan yang tenang. Saya rasa COVID-19 ini adalah satu lautan yang sungguh menggelorakan seluruh dunia, termasuklah kita dan siapa-siapa pun. Jadi tanpa adanya sesuatu kesukaran, tidak akan adanya satu kelebihan yang lain. Okay? Tanpa adanya COVID, tidak akan ada vaksin COVID. Tanpa adanya malaria sebagainya, tak akan adanya vaksin malaria. So benda itu sebenarnya kita tak nak COVID ni pun sebenarnya. Siapa yang nak COVID, dia telah menyebabkan banyak kematian dan ramai yang terkena positif COVID-19 ini. Mungkin ada yang trauma dan sebagainya, kehilangan keluarga. Tetapi dalam masa yang sama, ia adalah satu cabaran yang akhirnya membentuk kita punya positivity dalam diri kita, bagaimana kita menghadapi perkara ini. Pada saya itu adalah satu benda yang perlu didalami oleh setiap masyarakat yang khususnya berada di Malaysia ataupun di mana-mana sahaja untuk menjadi satu reflection kepada diri sendiri agar dapat moving forward. Betul. So maksudnya kita ambil secara positif, lihat dari sudut positif itulah kan. Saya nak sentuh yang jadi cakap tadi, kita buat pendidikan ni dengan cara yang menghiburkan lah. Sebab yelah, pendidikan ni boleh jadi formal tak formal, dengan melalui kalau secara bersembang macam ni pun kita boleh jadi pendidikan juga kan, ilmu kan. Jadi mungkin dalam sistem pendidikan sendiri untuk kita mempelbagaikan menjadi pendidikan tu tidak bosan. Macam saya ada lihat video seorang cikgu ni, dia mengajar menggunakan teknik suara boba-boy. Jadi student dia tertarik. Tu salah satu cara lah. Jadi student dia mendengar apa dia punya pengajaran tu kan. Jadi setuju ke dengan konsep macam tu kan. So dia salah satu cara lain lah. Mungkin itu keperluan ke atau macam mana untuk teknik yang lain daripada luar pengajaran? Pada saya ya dan tidak. So, sebab dia bergantung dengan kreativiti guru-guru tu masing-masing. Tak semua guru boleh buat suara Doraemon. Tak semua. Tapi dalam masa sama dia ada guru-guru dengan kelebihan masing-masing lah. Macam saya boleh je buat macam suara SpongeBob awak tengah buat apa tu, boleh je macam tu. Sebab benda ni akan memberi satu hiburan kepada pelajar. Pada saya ini benda yang bagus walaupun dia bukanlah keperluan, tetapi kalau dibuat, kenapa tidak kan? Kerana dia akan menjadikan pelajar kita sedikit sebanyak dia katakanlah rumus itu mereka pandang sebagai susah ya. Contohnya fizik, kimia, matematik dan sebagainya. Tapi dengan adanya sedikit joking yang bersifat humorous macam gitu kan, dia akan lebih meringankan, dia akan meringankannya. Macam batu kalau kita letak dalam air, letak macam ni, dia kalau batu yang jatuh secara free fall saja, dia akan ketepak macam tu. Tapi kalau dia jatuh dalam air, dia akan tidak begitu dia punya momentum untuk sampai ke bawah tu tidak begitu kuat. Begitu juga tentang pendidikan yang menggunakan elemen hiburan. Tetapi dalam masa yang sama, saya suka menekankan kepada diri saya bahawa sebenarnya itu semua adalah medium. Pokok utamanya adalah ilmu sebenarnya. So saya walaupun saya suka untuk menggunakan hiburan-hiburan ini, tapi saya tetap lagi menekankan kepada diri saya dan mengingatkan diri saya untuk menyampaikan ilmu yang tepat kepada pelajar. Untuk medium dan juga
sebagai pengajar atau pendidik, ilmu tu betul penting. Saya nak tahulah berdasarkan pandangan Dr. Nazri, untuk menjadi seorang pendidik ni, adakah perlu sebelum untuk menjadi seorang pendidik tu yang di official, perlu melalui satu contoh macam ujian ataupun keperluan tu lah untuk dia lebih ada skill penyampaian. Kadang-kadang tak semua pendidik atau pengajar ni boleh menyampaikan benda tu secara baik. Tak semua ada penyampaian tu. Kan? Contoh macam kita lihat contoh pensyarah ke, tak kisahlah cikgu ke. So mungkin benda tu keperluan sebelum menjadi cikgu ataupun pendidik pensyarah, perlu ada satu requirement untuk skill penyampaian yang baik. Perlu ke doktor? Okay, Mas, mungkin saya nak betulkan sini. Sebenarnya bila seorang tu bergelar guru atau pensyarah, dia sebenarnya mempunyai satu kemahiran untuk menyampaikan ilmu. Latihan telah diberi, terutamanya pada guru. Setiap guru di Malaysia ni mereka adalah sangat kreatif. Kreatif mengikut kebolehan masing-masing. Okey, bagaimana mereka boleh melaksanakannya sebab mereka memahami apa yang berlaku, apa keperluan muridnya. Cuma yang berbeza hari ini adalah suatu suasana baru di mana mereka perlu berada di alam maya, yang mana ianya terikat di hadapan skrin. Okey, kalau hari itu bila dia berada dalam kelas, apa tingkah lakunya secara tindak tanduknya, dari segi pergerakannya, semuanya dapat dilihat oleh murid dan dia boleh melaksanakan secara bersahaja dan menyampaikan ilmu tersebut, dan dia tahu di mana dengan matanya itu dia dapat mengesan. Okey, mata-mata anak muridnya itu faham atau tidak, tindak tanduk anak muridnya. Berbeza hari ini bila berada di dalam kelas maya. Nak tengok mata anak murid pun tak boleh. Ada anak murid dia memang letak gambar dia macam sebiji di tengah online. Tetapi kita tengok-tengok, panggil-panggil, bukan, itu adalah gambar. Ini berlaku. Kadang-kadang kita tak tahu, dia buat macam gambar Zaidi tu di belakang, sebenarnya dia nampak macam kita nampak di tengah online. Rupanya tak bergerak-bergerak gambarnya. Ini berlaku. Betapa bijaknya kita punya pelajar. Jadi seni nak mengajar tadi itu, kemahiran itu yang masih perlu dikuasai oleh guru hari ini. Bukan mereka tak kreatif. Kalau kata kreatif ini, mereka sangat kreatif. Itu sebabnya bila mereka berada di satu kawasan di mana tak boleh akses internet. Okey, tak boleh nak akses ni. Muridnya dia tahu berada di bandar, tapi muridnya ramai yang tidak ada akses kepada peranti. Apa yang dia buat? Dia mengambil berbagai tindakan inisiatif. Guna WhatsApp pun dia boleh mengajar dengan kreatif. Hanya 2-3 minit dia boleh menyampaikan melalui WhatsApp. Kamu kuasai yang ini sahaja dan dia mengajar. Lepas tu dia bagi latihan. Cuma timbul isu apabila kita tidak memahami apa itu belajar di alam maya. Ibu bapa dia faham kalau belajar di aduan kelas yang ada daripada pukul 7 pagi sehingga pukul 12 tengah hari, dia nak cikgu masuk setiap jam tersebut. Dia lupa bahawa pembelajaran di alam maya ini adalah penekanan kepada pengajaran prinsip dan konsep, di mana pembelajaran kendiri dan kolaboratif antara murid itu berinteraksi sangat penting. Cuma sekali lagi, keperluan penyampaian itu sebenarnya jangan salahkan guru, mereka dalam dunia baru. Jangan salahkan pensyarah kata tak pandai mengajar, mereka sangat hebat dalam kelas. Kalau tidak lahirlah pelbagai bidang yang dihasilkan. Yang masalahnya adalah dalam dunia baru termasuk saya, bila berada di hadapan skrin, semua murid tutup. Saya macam bercakap dalam skrin seorang diri. Tak ada reaksi daripada murid untuk pandang kepadanya. Satu. Bila dipaksa buka, akan timbul isu di mana top up RM30 habis untuk 1 jam belajar. Okey, data habis. Jadi kita faham benda tersebut. Jadi itu sebabnya kemahiran penyampaian yang hari ini guru kena kuasai atau yang lain perlu kuasai adalah kita perlukan satu NGO ke, badan-badan ke atau kementerian ke mengetengahkan seni mengajar dari segi melalui pendekatan heterogogi, cybergogi, pedagogi. Okey, yang mana ini adalah kemahiran-kemahiran yang perlu kita terapkan, dan kepada pelajar kita perlu memberi penekanan kepada pembelajaran kendiri dan kolaboratif. Kenapa pembelajaran kendiri? Ada setengah pelajar tak nak dengar video pensyarahnya. Sebab apa? Pensyarahnya mengajar apa yang ada di Google. Dia kata tengok sajalah video YouTube. Sama je penyampaiannya. Dia kata kenapa saya nak berada di dalam kelas habis RM30 untuk
3 jam kelas, sedangkan benda tersebut ada dalam YouTube yang hanya saya boleh klik dalam beberapa ni dan lajukan sahaja. Jadi pensyarah kena faham bagaimana dia nak kendalikan dalam satu kelas dan libatkan secara pembelajaran kendiri dan kolaboratif. Ini seni baru, seni mengajar atau seni dan sains mengajar yang baru dalam alam maya ini, dan ianya perlu diberi pendahan kepada semua guru. Jangan salahkan mereka sebab mereka dilatih untuk kelas secara fizikal. Hanya generasi hari ini sahaja mula didedahkan. Jadi itu sebabnya bila kita asyik menyatakan guru tak masuk, tak. Bagi masa untuk mereka mengubah suai dan memahirkan diri dengan kaedah penyampaian baru, hutagogi, cybergogi dan juga pedagogi. Okey? Jadi jangan salahkan cikgu ya. Sebab ini cabaran juga untuk mereka untuk melalui fasa norma baharu ni, ya? Betul tak? Jadi ada nak tambah ke apa ke? Macam yang Dr. Nazri katakan tadi, saya sangat setuju sebab saya guru ini menjadi guru setelah mereka menjalani banyak kursus dan telah pun ada ikhtisas masing-masing untuk subjek-subjek yang mereka spesifikasi untuk mengajar. Dan pada saya yakin guru-guru di Malaysia ini ada kelebihan masing-masing yang mencirikan mereka, yang mengkarakterkan mereka. Ada guru ni bila dia masuk je pelajar macam ni. Ada guru masuk pelajar macam ni. Ada siap dapat gelaran lagi cikgu Robert Cup lah, cikgu Sailor Moon lah, apa macam kan, sebab guru itu dia akan ada karakter dia masing-masing yang special untuk diri dia, dan guru itu akan menjadi adiwira kepada pelajar-pelajar mereka kerana karakter tersebut. Jadi dalam konteks dunia digital ini pula sudah pasti sudah pasti menjadi suatu cabaran kepada guru-guru veteran, dan diharapkan guru-guru muda dapatlah bekerjasama dengan mereka kerana dari segi aspek pengalaman dan juga pengetahuan di dalam bidang ini sudah pasti mereka sudah berada di dalam sektor pendidikan ini dengan begitu lama. Di sini saya rasa perlu ada satu dia panggil collaboration ataupun joint venture lah macam tu kan, kurang untuk kita menitik tengahkan di antara cara pengajaran lama dan baru yang mana akhirnya kita gabungkan dalam satu platform digital ini, kerana dalam cabaran ini sebenarnya utamanya adalah kalau dalam pendidik adalah kepada guru-guru yang veteran yang mana mereka mempunyai pengetahuan yang luas, tetapi untuk mereka memacukan perkara ini di dalam platform digital sudah pasti ia memerlukan bantuan-bantuan daripada guru-guru yang lebih muda dan lebih urban dan lebih moden. Ya. Pentingnya lah untuk guru-guru muda yang sekarang ni tengah meningkat naik untuk mengajar sekali guru-guru veteran ni kan. Okey, saya nak bacakan soalan yang agak panas, soalan terakhir pada hari ini. Soalan daripada Adham Aman, saudara Adham Aman bertanyakan, adakah benar ada setengah pihak mengatakan keluaran mahasiswa dalam era pandemik ni kurang produktif berbanding sebelum ni? Hashtag first year UM. Ni student first year UM ni. Apa pandangan doktor dan juga saudara Zaidi? Saya nak nyatakan bahawa itu yang dikatakan, kadang-kala kita merasakan bahawa bila belajar dalam talian ini ada kemahiran-kemahiran tertentu yang tak dapat dikuasai. Okey, menyatakan bahawa mesti generasi itu tak dapat. Sebenarnya saya lebih memperakukan bahawa keluaran tahun 2020-2021 ini mereka adalah yang multitasking. Mereka adalah yang terbaik. Kenapa? Mereka belajar di mana-mana saja dan mereka menghadiri mana-mana kursus di serata universiti dunia. Ada pelajar saya yang mengambil short course daripada Cambridge University. Hanya untuk 3 bulan dia mengikuti satu kursus di platform Universiti Cambridge secara terbuka tanpa bayar. Dia just masuk untuk ilmu. Dan kalau dulu mungkin agak janggal, tetapi hari ini pelajar di universiti boleh pergi tanpa perlu merasakan bahawa saya kena ada student exchange dulu, nak kena pergi ke sini, nak kena ada transportation. Ini tidak berlaku. Yang pertama. Yang kedua, melalui beberapa siri, kalau misalnya beberapa siri seminar, beberapa siri webinar yang diadakan, pelajar hari ini mereka boleh pergi serata dunia untuk menyertainya tanpa batasan.
dan ilmu baru mereka terokai. Dan jangan terkejut bahawa hari ini kalau kita melihat di platform-platform digital hari ini, terdapat banyak di YouTube yang mengajar berbagai-bagai aplikasi yang boleh dicuba. Kalau dulu kita nak baiki rumah tak tahu untuk buat apa, Google saja untuk perkakasan apa, nak baiki komputer tak tahu apa, dia akan bagi tahu di sini step by step kamu lihat macam mana nak tengok kerosakan ini. Jika tak berlaku yang ini, Google saja dan semua aplikasi tersebut, semua cara tersebut diperjelaskan dan kemahiran sahaja diperlukan. Jadi murid yang memang dah ada kata orang minat dalam bidang tersebut, dia sentiasa memperkayakan kemahirannya. Jadi bila dikata graduan hari ini tidak kata orang tidak berserta apa semua, saya rasa itu mungkin suatu yang berbeza dan perlu diingat bahawa hari ini kita nampak secara fizikal universiti, jangan terkejut jika 10 tahun lagi kita ada Universiti Maya yang mana semua akan masuk ke universiti tersebut, di mana kemahiran pengetahuan dipelajari secara meluas dan diterokai mengikut minat dan kecenderungan seseorang pelajar itu. Sebab kita tak dapat nafikan bahawa society 5.0 semakin diwujudkan di hari ini. Mustahil doktor secara maya semuanya. From A to Z. Mengikut minat dan kecenderungan seseorang pelajar itu. Sebab kita tak dapat nafikan bahawa society 5.0 memetik lah daripada petikan lirik yang ditulis oleh Malik dalam lagu Mentera Beradu yang berbunyi begini ya. Ijazah terbaik datangnya dari jalanan, dari pengalaman bercakap dan bersalaman, konflik motivasi, cuba meditasi, positif dan jadi inspirasi pagi. So di sini saya rasa akhirnya setelah sekian lama universiti kehidupan itu hampir-hampir dicapai, sedang dicapai universiti kehidupan. Kerana kenapa saya katakan universiti kehidupan? Akhirnya accessibility untuk informasi-informasi dan juga maklumat-maklumat dapat dicapai dengan mengakses dari mana-mana, fingertips sahaja. Sebab seperti mana yang Dr. Nazri katakan tadi, ini ada satu graduan yang terbaik daripada 20 dan juga 2021. Saya setuju ya, kerana dengan kesukaran, dengan cabaran yang mereka hadapi, tetapi they manage to do it. Mereka dapat melakukannya. Bukan sahaja graduan-graduan, tetapi juga pelajar-pelajar di sekolah SPM. Bayangkan SPM dia dah tingkatan 5 pula dah jadi kan. SPM sekarang ni yang tingkatan 4 tahun lepas tak habis lagi 11 tahun tingkatan 4 dah masuk tingkatan 5. Lepas tu tiba-tiba PKP lagi, PKP 3.0 pula. So jadi pada saya di sini ijazah terbaik tu datangnya dari jalanan. Jalanan dalam konteks ini bukanlah jalanan sahaja di tepi-tepi jalanan, tak. Tetapi di sini di mana bertebarannya ilmu itu, mereka mengutipnya dan menilai ilmu itu untuk menjadi suatu ilmu yang boleh dipakai. Jadi di sini saya melihat bukanlah menjadi isu yang besar untuk mengatakan kualiti graduan sekarang yang pada musim ini PKP ini adalah graduan yang tidak berkualiti. Tidak sama sekali tidak. Sebenarnya graduan-graduan anda yang mendengar, terutamanya yang mempersoalkan tadi, adalah golongan-golongan yang terpilih untuk menghadapi dugaan yang seumpama ini untuk menjadikan anda graduan-graduan yang kuat, yang mungkin tidak tahu, mungkin menjadi seorang yang boleh menceritakan kepada generasi-generasi yang akan datang bahawa inilah yang telah anda hadapi, dan akhirnya we manage to do it. Ya. Betul. Dari segi mentalnya mereka lebih tough sebab mereka menghadapi situasi yang agak stres kali ni. Okey, jadi kita hampir sampai ke penghujung rancangan lah. Kita nak tanya apa harapan ataupun pesanan panel kepada para penonton yang menonton hari ini mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu norma baharu cabaran dunia dalam talian. Apa harapan panel kepada masyarakat di luar? Silakan. Okey, saya mulakan dengan sedikit lagu lah. Boleh. Para penonton, ibu-ibu, bapa-bapa, pelajar-pelajar, muda-mudi semuanya, dengarkanlah. Macam tu lah lebih kurang. Dan sebenarnya macam ni, kita selalu dengar ya, hidup ini umpama pentas opera. Sebab di dalam kehidupan kita ini, kita sebenarnya sedang mementaskan teater kehidupan kita di dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Jadi kita perlu
menjalaninya, menghayatinya dan menghidupi kehidupan kita dengan mengikut karakter-karakter dan watak-watak yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita dijadikan guru di dalam watak kehidupan kita ini, ambillah pendidik watak pendidik itu sebagai satu tanggungjawab dan bukannya sebagai watak yang mana kita watak untuk dibayar gaji. Tidak, semata-mata tidak. Saya bukan mengatakan begitu ya, tidak. Sudah pasti kita memerlukan kewangan untuk menjalani kehidupan. Tetapi dalam konteks ini, benda yang paling besar adalah nilai bertanggungjawab, menghidupi watak mereka sebagai pelajar, iaitu untuk menuntut ilmu. Begitu juga yang dalam sektor-sektor yang lain yang work from home, dalam konteks digital ini, sudah pasti mereka juga perlu untuk menghayati kehidupan mereka sebagai pekerja-pekerja tertentu, freelance ke dan sebagainya. Dan semua ini dijalani dengan keikhlasan, dihidupi dengan keikhlasan yang berpuncanya daripada hati, yang mana tadi adalah sesuatu, bukanlah hati liver, tidak, tapi hati ini adalah di mana terletaknya kita punya perasaan, keimanan kita. Dengan berteraskan keimanan dan keikhlasan dalam hati ini, maka jalanilah, hayatilah dan hidupilah kehidupan kita mengikut watak-watak yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih sudah jadi. Apa pula harapan daripada Dr. Nazri? Dia satu yang agak istimewa. Kalau dahulu kita lihat, mungkinkah kita hidup dalam dunia digital? Kalau dulu kita lihat bagaimana adanya robot pengganti dalam kehidupan yang mengaturkan, yang menjadi teman kita hanya di video-video di YouTube. Namun bila ini berlaku, bila keadaan ini berlaku, dia sudah memungkinkan bahawa kita boleh hidup, okey, tanpa perlu keluar kepada mall. Segalanya makanan telah datang kepada kita. Okey, melalui food grab apa semua dah datang. Jadi dalam norma baru hari ini, kita perlu melihat bahawa dalam pembelajaran hari ini, dalam talian, ini adalah ruang dan peluang kita untuk terus meneroka. Kita terus tengok peluang-peluang yang pembelajaran yang ada, dan kita perlu akui bahawa belajar hari ini tidak semestinya dikelilingi satu dinding batu. Belajar hari ini boleh berlaku di mana-mana sahaja pada bila-bila masa sahaja. Dan hari ini juga kita perlu faham bahawa video kita mungkin akan ditonton 5 tahun akan datang sekali lagi melalui channel-channel tertentu, sebab ia boleh dipelajari dan diakui. Dan suka atau tidak, misalnya saya sebagai seorang pensyarah, kenapa nak berubah lagi? Segalanya dah ada. Saya nak mengajar macam biasa je lah, kenapa perlu berubah? Suka atau tidak, perubahan itu akan berlaku. Perubahan ke arah digital itu perlu berlaku. Jadi kita sebagai penggerak di sini, nak atau tidak, pandemik COVID ini hanya mempercepatkannya, mencetuskannya. Kalau dulu kerajaan letak untuk pendigitalan itu mungkin satu tempoh, tetapi hari ini dia telah dipercepatkan. Okey, telah dipercepatkan dan dah mulakan langkah tersebut. Cuma kita perlu sesuaikan dan kita perlu melihat kepada fasarana. Saya tak nafikan masih ada golongan yang masih jauh ketinggalan, namun kita perlu untuk memastikan bahawa mereka juga sama kita supaya tidaklah berlaku satu ketinggalan atau satu jurang yang besar. Jadi di sini nasihat saya kepada semua penonton, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin untuk melihat dua kebolehan atau dua jurang ini untuk memastikan bahawa dalam pembentukan society 5.0 ini tidak ada satu jurang ketinggalan besar, terutamanya keciciran anak-anak dalam dunia digital hari ini atau berlakunya kehilangan satu generasi akibat daripada pandemik tersebut. Jadi nasihat saya adalah masing-masing menerokai di mana sahaja kita berada dan berilah peluang pendidikan ini kepada semua dan hargai apa yang ada dan kita maksimumkan atau optimumkan akses pembelajaran yang disediakan mengikut keperluan pembelajaran anak didik kita. Itu nasihat kita. Ya, betul Dr. Jadi kita perlu adaptasi dengan norma baharu ni. Okey, jadi ucapan terakhir daripada saya pun, kita tak nak macam Dr. cakap lah, kita perlu melalui dan mengadaptasi norma baharu, kan? Tak kira lah pendidikan ke, pekerjaan ke,
Jadi kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para panel kita kerana meluangkan masa dan sudi bersama kita pada hari ini ya, Dr. Nazri dan juga saudara Nur Jaidi. Terima kasih juga kepada penonton yang setia daripada awal sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih ucapkan. Jangan lupa untuk bulan depan punya podcast. Kita ada hadiah misteri untuk para penonton kerana ulang tahun pertama siri podcast kita. Jadi nantikan untuk bulan depan. Jangan lupa kepada penonton, kesayangan penonton, jangan lupa scan QR code untuk dapatkan e-certificate dan juga like, share dan subscribe kita punya channel. Terima kasih kepada semua yang menjadikan siri podcast pada hari ini. Jadi Assalamualaikum. Sehingga jumpa lagi. Bye bye.